nak keluar ni. Ada hal, tak ada masalah. Sebab hari ni nak cerita sikit pasal Nabi. Sempena dengan cuti. Yang paling besar ujian Nabi kita ialah ketika mana dia berdakwah di Taif. Taif ini, kalau nak ikutkan sejarah, Taif ini adalah kampung moyang Nabi SAW. Jadi itu Nabi mengandaikan bahawa di Taif ini orang boleh terima dia. Itu andaian awal Nabi. Pasal itu Taif itu adalah penduduk ataupun kampung halaman moyang mereka. Nabi kita Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf ini moyang Nabi. Dia kahwin dengan nama seorang penduduk Taif, nama dia Atikah. Atikah ni penduduk Taif. Hashim ni dia kahwin dengan Atikah. Maksud kata Taif itu adalah kampung moyang Nabi SAW. Jadi Nabi menganggapkan bahawasanya apabila dia sebarkan Islam nanti di sana orang boleh terima. Sebab itu kampung moyang mereka. Macam kampung sendiri lah. Kan? Tiba-tiba tuan-tuan, apabila tiba hari Nabi pergi ke Taif, Nabi pergi bersama dengan Zaid bin Harithah. Apabila Nabi jejak saja kaki di bumi Taif, apa yang berlaku? Anak-anak muda, orang dewasa penduduk Taif bukan sambut Nabi dengan nasyid tala'al badru alaina misaniyatil wada'i, tetapi disambut Nabi dengan lontaran batu-batu. Disambut Nabi dengan lontaran najis-najis muntah kepada Nabi, sehingga akan disebutkan Nabi kita ni berdarah kepala Nabi, sampai darah Nabi ini bercucuran masuk berkumpul di dalam kasut yang dipakai oleh Nabi SAW. Seolah-olah macam kita pakai kasut waktu ketika mana musim hujan sekarang. Air masuk dalam kasut, macam mana bunyi kasut tadi? Penuh dengan air. Begitu juga darah Nabi ketika mana Nabi berdakwah di Taif. Ulama sebut, sekiranya setitis darah Nabi tadi jatuh di bumi Taif, nescaya bumi Taif itu akan diranapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah jaga darah Nabi yang mulia itu hanya berkumpul di dalam kasut Nabi SAW, tak terkeluar jatuh di bumi Taif. Dimuliakan Nabi. Selama 10 hari Nabi berdakwah di Taif, yang ikut Nabi SAW 2 orang saja. Allah sendiri. 2. Satu sekumpulan jin. Jin yang kafir. Lalu dia berjumpa dengan Nabi di bumi Taif pada waktu itu. Dia nak masuk Islam bersama dengan Nabi. Jin pun sama dengan kita juga. Ada yang Islam, ada yang kufur, ada yang taat, ada yang tidak taat. Dia jumpa dengan Nabi, aku nak masuk Islam. Sekumpulan jin. Kemudian seorang hamba daripada kalangan Nasrani, nama dia Adas. Adas ni hamba. 2 tu saja, sekumpulan jin dengan Adas. Itu saja yang masuk Islam ketika mana Nabi berdakwah di Taif. Yang lain tak terima. Bayang tengok tuan-tuan, berdakwah Nabi. Nabi menganggapkan orang boleh terima dia. Maksud kata Nabi ni 2 kali Nabi ni dalam keadaan 2 kali Nabi malu. 2 kali Nabi sedih. Pasal apa? Pertama, dakwah dia ditolak. Yang kedua, dakwah dia ditolak di bumi, di kampung halaman moyang mereka. Tak terima di kampung orang lain tu tak apa lagi. Ini kampung sendiri, orang tak terima. Allah. Lalu malaikat yang jaga bukit. Bukit ni ada penjaga di kalangan malaikat. Lalu malaikat bukit ni datang berjumpa dengan Rasulullah. Malakul Jabal. Ya Rasulullah, apa yang kamu nak minta daripada aku boleh tolong kamu. Kamu nak tak aku hempak bukit Taif ni, di atas penduduk Taif? Mau tak? Sekarang juga aku nampak. Mau? Kalau tanya kita jawab apa? Kalau boleh jangan 1, 3 bukit Taif tu, kalau boleh 4 semua. Marah kita. Tapi yang kata Nabi ini yang kata Nabi dipilih oleh Allah sebagai penghulu kepada sekalian para Nabi. Apa kata Nabi?
arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallahu wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku mengharapkan, jangan kamu bunuh mereka. Aku mengharapkan yang keluar daripada tulang sulbi mereka nanti, orang kafir nanti, zuriat mereka, man ya'budallah, mereka ini menyembah Allah wahdah, yang esa, wala yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Aku mengharapkan begitu zuriat yang akan keluar nanti. Jangan kamu bunuh dia. Kalau kamu bunuh dia, mana akan keluar zuriat? Berkat doa Nabi SAW, tahun 230 Masihi, berbondong-bondong penduduk Taif bertemu dengan Nabi nak masuk Islam. Tengok, sampai sekarang bumi Taif semuanya adalah Islam. Bayang tengok, kalau Nabi terima pelawaan Malakul Jabal, mana nak ada? Mana nak ada penduduk Taif? Ada. Tengok yang kata Nabi kita, hebat. Nak banding dengan Nabi lain. Baik, tuan-tuan dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Saya nak bawa satu lagi kisah sebelum kita tutup majlis kita. Panjang cerita Nabi-Nabi. Nabi Allah Yunus alaihissalam, Allah sebut dalam Quran, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil haut idh nada wa huwa makdhub. Fasbir li hukmi rabbik, wahai Muhammad, kamu kena sabar di atas apa yang aku tetap kepada kamu. Jangan kamu jadi macam saudara kamu yang bernama Yunus, yang merajuk dengan kaum dia, lalu ditelan oleh ikan, lari daripada kaum dia, berdoa dalam keadaan dia ini marah kepada kaum dia. Jangan kamu buat macam. Nabi Allah Yunus dicerita dia berdakwah kepada kaum dia selama berapa lama? Selama 30 tahun. 30 tahun dia berdakwah kepada kaum dia. Yang ikut dia hanya 2 orang saja. 30 tahun 2 orang. Nama yang ikut dia ini Rubel, satu lagi Tanu. 2 tu saya ikut, yang lain tak ikut. 30 tahun. Lalu Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Yunus, dia pun tak tahan juga 30 tahun 2 orang saja. 2 orang ni pun tak panggil lah ke adik-adik dia ke pak menakan, kau mari dengar sama kuliah Nabi Allah Yunus. Kerah kepala 2 orang ni saja. Lalu Nabi Allah Yunus pun dia pun tak tahan juga. 30 tahun 2 orang ni saja dia ikut dia. Mari-mari 2 orang ni yang datang kuliah. Kuliah maghrib pun 2 orang tu, subuh pun 2 orang tu saja. Tak tahan juga 30 tahun. Lalu dia pun kata, dia kata aku ada hal. Satu hari itu dia kata dia ada hal, dia nak pergi berjalan. Padahal bukan dia nak pergi berjalan pun, dia lari daripada kaum dia. Dia lari daripada kaum dia. Sampai di tepi pantai, dia tengok ada kapal yang besar berlabuh di kapal, di pantai itu. Lalu dia pun naik di atas kapal itu. Dibenarkan oleh nakhoda kapal tersebut, dibenarkan dia naik di atas kapal itu. Ringkas cerita, sampai di pertengahan lautan, dibadai oleh ombak yang besar kapal tadi. Maka kapal tadi macam nak terbalik, macam nak karam. Akhir sekali nakhoda kapal kata apa kepada yang duduk dalam kapal, kapal kita ni nampak gaya akan tenggelam. Jadi caranya ialah kita buang barang muatan kita, tinggal orang saja. Buang semua barang muatan. Maksudnya barang keperluan apa yang ada dalam kapal. Tengok-tengok kapal tu masih lagi duduk macam tu juga. Sekarang ni kata nakhoda kapal, salah seorang daripada yang duduk atas kapal ni kena terjun dalam laut. Siapa yang nak? Kalau tanya kita tak mau. Salah seorang daripada yang duduk atas kapal ni kena korbankan diri, kena terjun dalam laut. Siapa yang mau? Tak mau. Akhir sekali buat macam mana? Ngundi. Buat undian. Buat undian pakai cabut. Cabut.
Tengok-tengok jatuh kepada Nabi Allah Yunus. Dia kena terjun dalam laut. Orang kata takkan aku, orang baik ni akan terjun dalam laut. Undi sekali lagi, kena Nabi Allah Yunus lagi. Takkan aku kali yang 3 lah try sekali ni. Kalau boleh tak mau, Yunus ni terjun dalam sungai bagi orang lain. Ambil pula undian yang seterusnya, Nabi Allah Yunus juga. Bolehlah Nabi Allah Yunus 3 kali cabut undi dia semua. Lalu kata dah ada kapal, terpaksalah wahai Yunus. Kata Nabi Allah Yunus tak mau, saya akan terjun dalam laut. Ada setengah riwayat kata pakai ambil Nabi Allah Yunus tu lempar dalam. Jadi Nabi Allah Yunus pun terjun dalam laut. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah utuskan Al-Hut. Al-Hut ni seekor ikan yang besar, disebutkan ikan paus. Ngap Nabi Allah Yunus, telah Nabi Allah Yunus. Lalu Nabi Allah Yunus duduk dalam perut ikan paus tadi. Waktu ketika itu Nabi Allah Yunus ni tak henti-henti berzikir kepada Allah. Duduk dalam perut ikan. Dalam keadaan gelap duduk dalam perut, gelap duduk dalam laut, gelap pula waktu itu waktu malam. Waktu malam satu hal, duduk dalam perut ikan pula, duduk di dasar laut pula. Gelap semua, 3 kali gelap. Disebutkan oleh Allah, Nabi Allah Yunus ini senantiasa bertasbih. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini yang disebut oleh Nabi Allah Yunus ketika mana dia duduk dalam perut ikan. La ilaha illa ant, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin, Maha suci Allah, sesungguhnya aku tergolong dalam kalangan yang zalim. Nabi Allah Yunus ni menyesal kerana dia ini tergolong dalam kalangan yang zalim. Dengan maksud apa? Dia lari daripada kaum dia, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tak perintah pun Nabi Allah Yunus itu lari daripada kaum dia. Disebabkan dia ini tak tahan dengan kerana kaum dia lari. Akhirnya lari, Allah uji dia dengan dia ini ditelan oleh ikan yang besar. Sebab tu kita ni jangan maju nanti jatuh sungai pun. Sini sungai apa? Ni menyesal dia disebabkan oleh dia lari daripada kaum. Sebab Nabi ni tak boleh lari daripada kaum dia. Setelah mana Allah perintahkan kepada dia, baru dia boleh lari. Contoh Nabi kita SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Nabi tak berhijrah sehingga akan turun wahyu daripada Allah perintah kepada Nabi kita berhijrah, baru Nabi berhijrah. Ini nak cerita, nak banding Nabi kita dengan Nabi-Nabi lain tak boleh lawan. Nabi lain tak boleh, tak tahan sama dengan ujian kaum dia. Tapi Nabi kita ini tak ada. Dia doa pula kebaikan, mudah-mudahan yang keluar nanti adalah orang yang baik, orang yang soleh. Jadi itulah, sekadar itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka sebab itulah Nabi kita ini dipilih sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita pun baca dalam tahiyat, kita pun baca dalam salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita ni Sayyid, penghulu, disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi kita, kesabaran yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.